Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala yang telah pertemukan kita pada petang yang mulia ini. Marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita pada petang ini dengan kita membaca selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى
الله 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 هيا نذكر صفات الله هيا نعرف وحدانيته هيا نذكر صفات الله هيا نعرف وحدانيته الله وجود قدم بقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما الله وجود قدم بقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما هيا نذكر صفات الله هيا نعرف وحدانيته هيا نذكر صفات الله هيا نعرف وحدانيته الله وجود قدم بقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما الله وجود قدم بقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما الله 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 وجود قدم بقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur pada Allah Ta'ala yang telah pertemukan kita pada petang ini untuk kita mengikuti kuliah fardu ain. Para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan kita semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah dalam pengajian kita semalam, di mana kita telah selesai daripada membicarakan tentang perkara yang membatalkan solat, dan kita pun telah mula membicarakan daripada perkara-perkara sunat selepas solat. Nah, kita telah mengatakan perkara-perkara sunat lepas solat tu kita baca istighfar, dan kemudian kita baca ayatul kursi, dan kita membaca Allahumma antas salam, dan membaca tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, dan ditutupkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Maka dengan itu Allah ampunkan dosa dia walau sebanyak buih di laut sekalipun. Ya para jemaah sekalian, daripada setelah kita berzikir dan kemudian kita berdoa, dan kemudian kita disunatkan berdoa tu mengangkat tangan kita, dua tangan kita menadah ke langit, ya. Kenapakah kita mengangkat tangan menadah ke langit? Apakah hikmahnya? Itulah daripada jemaah sekalian penyamuan kita pada hari ini daripada kitab yang telah disusun oleh Al-Habib Muhammad Said Muhammad Amin bin Al-Idrus Al-Idrus, ya, yang di mana beliau mengambil pada gurunya iaitu Al-Habib Zain bin Samit. Kedua-dua mereka masih lagi hidup di kota Madinah Munawwarah. Semoga Allah panjangkan umur mereka dalam sihat walafiat dan merahmati mereka, dan juga melimpahkan barakah nur dan juga rahmat daripada pelajaran ini kepada kita semua. Kepada kedua mereka kita hadiahkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, disunatkan kita bila berdoa maupun lepas salat ataupun bila-bila masa menandahkan tangan menghadap ke arah kiblat. Hikmahnya ialah kerana kiblat berdoa ialah langit. Kiblat doa ialah langit. Jadi kalau kita sekarang kiblat solat, kita menghadap Kaabah. Itu kiblat solat. Kiblat doa tangan kita ni ialah langit. Kenapa pula langit? Jadi di sini nak diterangkan oleh tuan pengarang kita. Antara hikmah mengangkat kedua tangan ke arah langit tatkala berdoa ialah pertama, kerana langit merupakan tempat turunnya wahyu. Jadi tempat turun daripada langit lah turun wahyu, ya, kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi tempatnya mulia. Dan yang kedua, kerana langit merupakan tempat turunnya rezeki. Rezeki juga Allah Ta'ala turunkan pada langit. Ustaz, macam rezeki turun pada langit? Yalah, Allah Ta'ala turunkan hujan. Dengan hujan pula jadi air. Air pula menjadi tumbuh-tumbuhan dan juga kehidupan pada orang-orang manusia dan juga haiwan. Dan segala-gala keperluan. Waj'alna minal ma' kulla syai' hayy. Kami jadikan daripada air tu setiap segenap sesuatu tu hidup. Dan kerana langit juga merupakan tempatnya rahmat dan barakat keberkahan. Turun rahmat dan turun keberkahan daripada langit juga, ya. Jadi itulah dia langit tempat yang mulia. Dan kerana langit merupakan tempat letaknya syurga. Syurga letaknya di langit. Bahkan lebih pada atas pada langit. Yang kita sendiri tak nampak kerana dia merupakan dalam alam ghaib. Dan kerana langit merupakan tempatnya para nabi. Nabi-nabi yang telah pun diangkat oleh Allah ke langit, ya, seperti Nabi Isa AS dan Nabi Idris AS, ya. Semua diangkat ke langit. Dan juga roh-roh kita bila dia meninggal diangkat ke langit. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, ya. Mengangkat tangan waktu berdoa ini adalah merupakan satu sunnah. Bahkan dalam hadis telah disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala malu menolak
doa orang yang mengangkat tangannya. Mana di sini kita dah angkat tangan, kemudian Allah Ta'ala pula tak kabulkan. Malu Allah Ta'ala. Subhanallah. Jadi apa artinya? Jadi artinya kita doa angkat tangan ni, insya-Allah dia adalah petanda kabulnya doa kita. Jadi sunat kita angkat tangan. Jadi angkat tangan dalam berdoa ni, kalau yang biasa, doa tangan kita tu menghadap ke arah wajah kita. Itu yang biasa. Tetapi kalau ada doa yang di mana sangat dipentingkan, ya, seperti mana dalam peperangan Nabi berdoa sampai nampak ketiak putih Nabi SAW, ya, kerana tangannya tinggi. Dan ada kala pula tangannya itu hanya diletakkan di paras peha saja, iaitu doa yang biasa-biasa, macam kita lepas sembahyang kita baca Allahumma antas salam, ya, itu sebagai wirid, ya. Tapi wirid itu ada bentuk doa, jadi kita letak tapak tangan kita atas peha saja ataupun sebagainya. Jadi itulah 3 posisi doa yang selalu biasa dibuatkan oleh orang-orang, ya. Dan sunat juga setelah daripada kita lepas berdoa atau sebelum berdoa, kita baca Fatihah. Kenapa kita baca Fatihah? Kerana dalam Fatihah itu ada dia punya perjanjian Allah Ta'ala. Seperti mana kita dah sebutkan dalam bab Fatihah, iaitu apabila kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah Ta'ala kata hamba-Ku puji aku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah Ta'ala kata hamba aku memuliakan aku. Malik Yaumiddin, Allah Ta'ala menjawab hamba aku telah mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab, maka ini adalah bahagian hamba-Ku, bagi hamba-Ku apa dia minta. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai waladdallin, maka Allah kata ini bahagian hamba-Ku, bagi hamba-Ku apa dia minta. Jadi sebab itu di sini para alim-alim ulama dan juga kita juga, setelah ataupun sebelum kita angkat tangan berdoa, kita baca Fatihah. Jadi kita baca Fatihah. Jadi ada pula lepas pada doa, baca Fatihah. Jadi itu sebagai kita katakan menambahkan pengkabulan doa, kerana itu ada dalam Fatihah itu ada janji Allah bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi sunat juga kita baca Fatihah tu lepas berdoa ataupun sebelum daripada berdoa itu. Dan demikian juga membaca surah Al-Ikhlas dan surah Qul A'udzu Birabbil Falaq dan surah Qul A'udzu Birabbin Nas. Kalau kita ada masa lah, ya, selain pada Fatihah kita tambahkanlah Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas. Tapi biasanya tak diamalkan, ya. Cukup dengan Fatihah saja. Dan sunat tidak keluar dari masjid sampai imam keluar jika memungkinkan. Ini kalau kita sembahyang di masjid lah. Jangan kita keluar pada masjid sampai imam dah keluar dahulu. Kalau imam tak keluar, kita keluarlah. Dah kita ada urusan kan. Tetapi ada juga dalam kitab-kitab lain menyebutkan bahawa jangan kita bangun sebelum imam bangun dari tempat duduknya. Ini kenapa? Sebagai penghormatan kepada imam. Dan dia ketua kita, dia pimpin kita menghadap pada Allah. Jadi kita hormatlah dia. Jadi setelah dia beri salam, dia dah berdoa, dah zikir semua, kita tunggu dia angkat punggung dia, angkat kaki dia keluar, barulah kita pun bangun dan berangkat, ya. Itulah sunatnya. Dan sunat keluar ke arah tempat keperluannya, dan jika tidak ada keperluan maka ke arah kanan. Jadi bila kita nak keluar daripada saf sembahyang ni, kita keluar ke mana? Ke arah mana kita nak pergilah. Kita ada urusan kita sebelah kiri, kita pergi kiri. Urusan kita pergi belah belakang. Tapi tak ada ke mana-mana, ustaz, tak ada apa urusan. Sunat kita keluar pada saf kita tu sebelah kanan, kerana kanan tu merupakan arah yang mulia. Dan sunat zikir dan doa setelah salat dianjurkan untuk dibaca langsung setelah salam dari salat. Jadi kalau sekiranya kita zikir dan doa selepas salat, bagusnya setelah selesai salat directly. Jangan berpisah-pisah, jangan lama-lama. Lepas Assalamualaikum, lepas Allahumma antas salam, lepas baca la ilaha illallah wa la syarikalah, kemudian baca ayatul kursi dan kemudian zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar semua. Lepas tu doa. Jadi doa tu biar dia berurutan dengan zikir semua tu. Itu yang sunatnya, ya. Dan boleh dipisah dengan salat sunat ba'diyah. Dan kalau sekiranya kita ada salat sunat ba'diyah, kita boleh pisahkan antara doa tu dengan salat sunat ba'diyah. Tapi biasa kita tak buat macam tu lah. Kita dah selesaikan doa semua selesai, baru kita salat sunat ba'diyah.
Dan jika solat jamak takdim atau jamak takhir, maka sunat dibaca setelah selesai solat yang kedua. Itu kalau orang musafir. Orang musafir dia sembahyang jamak, Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak. Habis bila dia nak berdoa ni, jangan duduk tengah-tengah, sebab dia tengah sembahyang jamak. Lepas sembahyang yang kedua. Jadi kalau Zuhur dengan Asar, lepas pada sembahyang Asar. Kalau Maghrib dengan Isyak, lepas daripada sembahyang Isyak. Sunat bagi imam setelah salam dari solat untuk menghadap ke arah makmum, iaitu dengan menjadikan tangan kirinya ke arah kiblat dan tangan kanannya ke arah makmum. Jadi begitulah. Lepas kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, selepas kita baca 3 kali atau 10 kali. Kalau sembahyang subuh sama sembahyang maghrib, sunat bacakan 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lepas 10 kali itu, kita pun pusingkan badan kita. Kalau sekiranya sembahyang Zuhur, Asar dengan Isyak, kita memandai dengan bacaan tu sebanyak 3 kali. Kemudian lepas tu kaki kita itu jangan dibuka lagi. Lepas Assalamualaikum dari sembahyang, Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa al qayyum atubu ilaih. Dah baca tu semua, kemudian la ilaha illallah wa la syarika. Kaki kita masih lagi duduk tawarruk. Punggung kita atas lantai, kaki kiri kita bawah kaki kanan. Sampailah habis selesai la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dah habis tu barulah kita boleh buka. Kita nak duduk bersila ke, nak duduk macam mana ke, dengan kalau kita imam, kita pusing badan kita. Bahu kiri kita, tangan kiri kita menghadap kiblat, kanan kita menghadap pada makmum. Itu sunat imam buat macam tu, ya. Jadi kalau dia sembahyang dengan makmum. Kalau dia sembahyang sendirian, tak payah pusing-pusing lah, ya. Dan sunat memisahkan antara dua solat dengan zikir atau berpindah tempat. Jadi kalau antara dua solat, lepas sembahyang fardu, kita ada sembahyang sunat. Atau satu sunat dengan satu sunat lagi. Jadi antara dua sunat pun. Macam mana ni? Kalau kita lepas sembahyang fardu zuhur, lepas kita dah wirid, dah doa semua, kita nak sembahyang sunat ba'da zuhur. Sunat kita pisahkan dengan zikir. Zikir tu maknanya lepas pada sembahyang fardu zuhur dah ada zikir lah. Ataupun pisahkan tempat duduk kita. Makna pisah tu kesot sikit lah tempat duduk kita. Tadi kita kat sini, sekarang kita ke kanan sikit. Ataupun ke kiri sikit. Makna ada dia punya perbezaan. Jangan ada satu tempat tu juga kita salat fardu, salat sunat. Haram ke? Tak haram. Tapi yang afdalnya kita pisahkan. Ya, jadi ada pemisah antara yang fardu dengan sunat. Atau antara sunat dengan sunat. Umpamanya kita sembahyang duha. Ya, kita sembahyang 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lepas 2 rakaat, kita pisah sikit saja tempat duduk kita tu. Jadi kita dapat banyakkan tempat sujud. Kita dah sebutkan dahulu, bila kita banyakkan tempat sujud ni semua nanti di hari mati kita, dia akan rasa sedih dan didoakan untuk kita. Dan tempat sujud ni pun nanti besok Yaumul Qiyamah, dia akan naik saksi yang dia menyaksikan kita ada sujud kepada Allah. Sebab tu memperbanyakkan tempat sujud tu baik, ya. Jadi sunat kita pisahkan. Pisahkan antara dua solat dengan zikir atau berpindah tempat. Meskipun keduanya adalah solat fardu. Dua-dua solat fardu. Umpama kita sembahyang jamak Zuhur dengan Asar. Lepas sembahyang fardu Zuhur, kita pindah sikit ke sebelah kanan sikit. Asar pula. Ya, ataupun dua-dua sunat. Lepas sembahyang 2 rakaat duha, sembahyang lagi 2 rakaat duha, kita pindah sikit. Atau kita pisahkan dengan zikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ataupun subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi maknanya sunat dipisahkan, ya. Ataupun sunat dengan fardu. Lepas fardu zuhur, kemudian kita pisah sikit sembahyang sunat zuhur pula. Macam tu. Hal ini sunat selama tidak menghilangkan baginya fadilat saf yang pertama. Hal ini sunat selagi tak menghilangkan fadilat saf pertama. Kenapa? Jadi kalau kita nak sembahyang fardu berjemaah, saf yang paling afdal untuk orang lelaki ialah saf pertama. Jadi kita dah datang masjid, kita duduk saf pertama dah.
Jadi lepas sembahyang sunat qabliyah zuhur, kita nak sembahyang fardu zuhur, kita pindah sikit aja. Tapi kalau kita nak pindah tu kerana semua dah penuh, kita nak pindah ke belakang, jangan. Nanti kau pergi ke belakang dan kau dah hilang pula saf depan. Jadi kita jaga saf depan. Kerana aku nak jaga saf depan ni, aku tak pindah tempat lah. Tak apalah. Sebab menjaga saf depan tu lebih afdal. Sebab Nabi dah kata, khairu sufufur rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf lelaki yang depan dan sejahat-jahat saf lelaki yang paling belakang. Jadi saf lelaki bagusnya paling depan sekali. Dan sunat memisahkan antara solat sunat qabliyah subuh dan solat fardu subuh dengan berbaring ke arah sebelah kanan atau kiri. Ini ada special sikit tentang sembahyang sunat subuh. Lepas sembahyang sunat subuh 2 rakaat, sunat sebelum kita sembahyang fardu subuh 2 rakaat, kita pisahkan dia dua dengan kita berbaring. Berbaring, kepala kita ke kanan kiblat. Dada kita baring tu sekejap aja, lembung kanan kita menghadap ke arah kiblat. Ini sunat. Ataupun kepala kita menghadap kiblat, kaki kita ke bawah. Ini memang sunat. Kenapa? Sebab Nabi SAW pernah melakukannya. Dalam riwayat hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apabila Nabi SAW solat sunat 2 rakaat qabliyah subuh, baginda akan berbaring ke arah sebelah kanan. Sebelah kanan kiblat lah. Nabi baring. Bukan tidur. Baring. Kenapa Ustaz nak berbaring pula macam tu pula? Ini antara hikmahnya untuk mendatangkan kekuatan kembali untuk badannya, kerana Nabi kita SAW, dan begitu juga para alim-alim ulama, sebelum waktu subuh mereka dah bangun tahajud. Mereka bangun tahajud bukan lagi 10 minit azan, bukan lagi 1 jam azan, tak ada. Itu kita lah. Tapi mereka bangun 2-3 jam sebelum azan. Jadi mereka dah sembahyang, baca Quran semua. Jadi apabila dah masuk subuh, dia sembahyang 2 rakaat, dia rehat sikit. Bukan dia tidur. Dia rehat sikit. Lepaskan penat lelah dia tu. Kemudian dah kejap aja. Sekira-kira nak baca zikir tasbih subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallah alazim, 100 astagfirullah 100 kali. Kemudian lepas tu dia bangun balik, duduklah. Itu sunat tu. Itu sunat lah. Ustaz, macam mana kita nak buat kita kat masjid? Nanti orang marah. Yelah, kalau kat masjid tu memang susah lah. Kalau orang yang faham lah. Tapi kalau sekiranya kita kat rumah, tu lebih kita boleh buat lah kalau kita kat rumah. Atau kat masjid, tapi masjid pun tak ramai orang, bolehlah kita berbuat demikian dengan kita niat nak hidupkan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan sunatnya kita salat dengan penuh khusyuk, iaitu tidak timbul fikiran dalam hati selain perihal salat, dan anggota tubuh selalu dalam keadaan diam dari bergerak yang tidak dianjurkan dalam salat. Jadi kita kalau boleh salatnya, usahakan salatnya khusyuk. Sebelum kita nak salat tu, kita bawa fikiran kita semua tumpukan kepada salat. Jangan ada fikiran melayang-melayang, ingatkan kerja, ingatkan rumah, ingat tempat-tempat lain. Fokuskan, aku ni menghadap Allah. Allah tengah perhatikan aku. Allahu Akbar. Kita pun rasakan kegeronan kita. Allah Ta'ala tengah lihat kita. Kita tahu Allah Ta'ala tengok hati kita. Jadi itu perasaan kita bawa dalam masa kita salat. Jangan kita fikir yang lain. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa lil mar'i min salati illa ma aqal. Tidak ada pahala bagi seseorang yang salat melainkan sekadar mana yang dia khusyuk. Jadi kalau khusyuknya 10% sajalah. Kalau khusyuknya 100% dapat pahala. Jadi kembali pada khusyuk. Jadi kalau khusyuknya tak adalah pahala. Al-Imam Ibnu Muqri rahimallahu taala berkata bahawa kamu salat tanpa hati yang khusyuk, ketahuilah salat seperti itu dapat menjadikan seseorang berhak menerima siksa. Kenapa dia kata gitu? Sebab Allah Ta'ala berfirman, fawailul lil musallin allazina hum fi salatihim an salatihim sahun. Neraka wil bagi orang yang sembahyang yang lalai dari salatnya. Allah, kita ni pun banyak lalai sebab tu ni lepas sembahyang, sebab tu kita baca astagfirullah. Sebab tu bila kita baca astagfirullah tu, jangan kita sibuk tengok kanan, tengok kiri. Dia tu lambat. Dia tu baru nak mula takbir. Jangan.
Kita astagfirullah ni, kita ingatkan diri kita. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih. Allah, banyak dosa aku ni, sembahyang pun tak khusyuk, ya Allah, ampunkanlah aku. Itu perasaan kita bawa dalam kita baca istighfar. Antara tanda-tanda khusyuk dalam salat, iaitu seluruh anggota badannya diam, tidak bergerak, serta ketenangan yang sempurna. Seperti mana Rasulullah SAW melihat satu orang salat dan dia tu tak diam dari tangan dia, sekejap bergerak, seketika kan saya ni tak diam tangan tubuh badan dia. Nabi SAW pun bersabda, "Lau khasha'a qalbu hadza laksakanat jawarihuhu." Andai kata hati orang ini khusyuk, nescaya pastilah anggota badan dia akan diam. Nampak? Jadi bila kita banyak bergerak ni, tangan kita bergerak, badan kita bergerak, itu menunjukkan kita tak khusyuk. Habis ustaz, ada nyamuk datang, Nabi macam mana? Alah, nyamuk saja, biarlah. Kita pun dah banyak darah, kita donate pada dia. Bukan nak donate. Tapi maknanya macam itulah, sabarlah sikit. Sabar, ya. Macam itulah, ni lalat sikit hinggap pun kita dah sibuk sangat. Allah, maaflah tuan-tuan, ya. Sebagian ulama berpendapat antara syarat diterima salat ialah khusyuk. Masya Allah, syarat. Artinya kalau tak khusyuk, tak diterima. Jadi ini sebagian pendapat ulama, ya. Sedangkan sekelompok ulama yang lain berpendapat khusyuk termasuk salah satu rukun salat. Rukun. Jadi kalau rukun tu kalau tak ada, tak sah. Allah, jadi berat juga. Jadi kenapa disebutkan di sini tuan pengarang kita, supaya kita ambil berat. Jangan kita, alah tak apalah, yang penting aku salat, tak khusyuk pun tak apa. Jangan kita macam tu, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung, telah berjaya orang-orang yang beriman, iaitulah orang-orang yang khusyuk dalam salat. Jadi Allah Ta'ala sebutkan yang berjaya orang yang khusyuk dalam salat. Itu dia tuan-tuan, ya. Dan hendaklah kita membaca ayat-ayat Quran dan zikir tu dengan betul, dengan tertil. Jangan kita baca subhanallah, 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 kelang kabut, jangan, ya. Baca betul subhanallah, 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 alhamdulillah. Lainlah dalam keadaan kita dan kelang kabut, kapal terbang nak berangkat, ya, kereta api nak bergerak. Itu lain ceritalah. Tapi kadang kita biasa ni pun, maaf tuan-tuan, ya. Kita ni kalau dengan Allah Ta'ala, maaflah, ya. Kita lokek. Kenapa lokek? Tak boleh lebih sikit masa. Kalau nak sembahyang, kelang kabut. Kalau nak zikir, kelang kabut. Tapi kalau kita nak duduk pegang kita yang handphone kita, nak 1 jam pun boleh kita pegang handphone kita. Kalau kita nak duduk depan kita yang FB kita, 1 jam pun boleh. Kenapa jadi macam tu? Kenapa hati kita tak mesra dengan Allah? Sedangkan dialah Tuhan. Dialah yang menjadikan kita. Dia memberi kita segala-galanya. Segala-galanya kita berharap daripada Allah. Nak mengharapkan rezeki, nak mengharapkan selamat, nak harapkan panjang umur. Semua dari Allah. Tapi bila kita dengan Allah, kita berkira, maaf. Macam Tuhan tu dialah Allah yang minta kita sembah. Maknanya kalau kita tak sembah, rugi dia. Maaflah. Tidak. Allah tidak serupa itu. Allah Ta'ala maha kaya. Kita tak sembah pada dia pun, dia tetap maha kaya. Tapi siapa yang perlu siapa? Kitalah makhluk perlu kepada dia. Kitalah yang perlu kepada bantuan dia, pertolongan dia. Sekarang kita COVID-19 ni. Siapa yang boleh selamatkan kita daripada penyakit COVID ni? Dialah Allah Ta'ala. Manusia hanya usaha untuk nak cari vaksin. Sampai sekarang pun belum dapat lagi. Tapi kalau Allah Ta'ala nak hapuskan, Allah boleh hapuskan sekejap. Tengok macam kita dulu penyakit, kita penyakit SARS, penyakit macam-macam penyakit dah tertimpa pada dunia ini. Tapi mana? Semua dah, alhamdulillah, dah hilang. Semua dengan kehendak Allah. Tapi kenapa corona ini tak hilang-hilang lagi? Kerana kehendak Allah demikian. Habis siapa boleh hilangkan? Yang boleh hilangkan dia Allah Ta'ala. Manusia usaha cari vaksin, cari itu, okey, bagus. Tapi yang sebenarnya yang menghilangkan dia ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan demikianlah sunat menunaikan solat dengan penuh semangat. Kerana menunaikan solat dengan rasa malas merupakan sifat orang munafik. Kita kan sembahyang jangan malam-malam, mesti dengan semangat. Ya. Sebab tu disunatkan kita
Kalau dah ada wuduk, sunat ambil wuduk lagi, segarkan badan. Bahkan dalam kitab Imam Ghazali, sunat setiap 5 waktu kita mandi. Ustaz 5 kali mandi? Mandi bukan mandi apa, saja nak segarkan badan kita, supaya bersihkan badan kita, nak menghadap Allah Ta'ala. Supaya kita semayang dengan segar, dengan semangat. Sebab orang yang semayang malam-malam letih, itu sifat orang munafik. Apa Allah Ta'ala kata dalam Quran? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu bila semayang dia dengan malas. Pasal apa dia malas? Memang dia tak percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi nak tunjuk-tunjuk aja yang dia tu orang Islam. Jadi dia pun semayanglah, tapi semayang dengan cara yang malas. Dan sunat hukum berjabat tangan setelah salat. Jadi kalau kita lepas daripada salat, kita berjabat tangan. Ustaz, ada orang kata berjabat tangan lepas salat ni bid'ah. Macam mana pula bid'ah? Kita dengarkan huraian di sini. Hukum berjabat tangan selepas salat, hukumnya harus kepada seseorang yang telah berjabat tangan sebelum salat. Sebelum salat kita dah jumpa member dah. Assalamualaikum. Lepas salat nak salam lagi, harus hukumnya. Tetapi menjadi sunat kepada seorang yang belum berjabat tangan sebelum salat. Hal ini menurut pendapat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi kalau kita salat Allah Akbar, kita pun tak salaman lagi dengan orang kawan kanan kiri. Lepas Assalamualaikum dah berdoa semua, imam pun taqabbalallah minkum minna minkum taqabbal karim, kita salam kanan salam. Ustaz ni bid'ah tau, Nabi tak buat. Sebenarnya apabila sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak buat, apakah terus kita hukum bid'ah? Soalan. Mana kita tahu Nabi tak buat? Tak ada riwayat. Tak ada riwayat bukan makna tak ada Nabi buat. Mungkin tak diriwayatkan, tak dicatatkan, tak semestinya Nabi tak buat. Tapi soalannya, adakah kita salam tu menjadi satu dosa? Tak ada, tak dosa. Bahkan dalam hadis menyebutkan apabila kita jumpa saudara kita salam, apabila kita selawat pada Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tangan ni belum berpisah lagi, Allah ampunkan dosa kedua-dua orang ni. Jadi ada faedahnya. Kita bersalam Assalamualaikum Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebelum tangan kita berpisah tu, Allah ampunkan dosa kedua-dua orang tu. Jadi kalau ada kelebihan, walaupun Nabi, kita tak ada riwayat Nabi tak buat. Nabi tak larang. Jangan salah, Nabi tak larang. Tapi tak ada riwayat Nabi buat. Baik, tak ada riwayat bukan bermakna tak boleh buat. Jadi kita kena fahamlah dalam masalah kadang-kala orang mudah meletak hukum. Maaflah tuan-tuan, orang zaman dulu banyak beramal. Orang zaman sekarang banyak ditinggalkan amal. Kenapa? Ini bidah, ini bidah. Akhirnya apa pun tak ada buat. Maaflah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita umat Islam Ahlus Sunnah mazhab Syafi'i, kita bersalaman lepas, tak ada salah. Kalau orang tu tak nak salaman, tak ada salam, tak apa, tak ada salah pula. Bukan kita kata salaman lepas solat tu wajib. Faedah, dianjurkan berjabat tangan setelah salat fardu, dan lebih dianjurkan lagi setelah salat subuh dan salat asar. Itu lebih afdal lagi. Lepas subuh dengan lepas asar. Kerana lepas subuh, lepas asar tak ada sembahyang sunat ba'diyah. Tapi kalau lepas sembahyang zuhur, maghrib, isyak ada sunat ba'diyah. Dan salat yang disunatkan untuk membaca surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surah Qul Huwallahu Ahad pada rakaat yang kedua terdapat pada 11 solat. Ini solat-solat yang sunat baca kuliah sama kulhu. Apa dia? Solat sunat qabliyah subuh, solat sunat qabliyah maghrib, solat sunat tawaf, solat fardu subuh bagi musafir, solat maghrib pada malam Jumaat, solat sunat duha, solat sunat ihram, solat sunat istikharah, solat sunat safar berpelayaran, solat sunat witir yang kita buat, dan solat sunat zawal iaitu pada permulaan waktu solat zuhur. Itu di solat sunat zawal. Solat zawal ni ada juga ulama mengatakan sunat-sunat qabliyah zuhur, ada pula di ulama kata iaitu sunat zawal tersendiri lepas daripada masuk waktu zuhur. Jadi ini sunatnya dibacakan kuliah rakaat pertama, kulhur rakaat yang kedua. Solat sunat lebih afdal jika dikerjakan di rumah. Hal ini apabila 3 syaratnya telah dipenuhi.
Jadi lebih afdal kita buat sembahyang sunat tu di rumah, ya. Jika kalau sekiranya kita ada syarat ini penuhi. Tidak dalam keadaan i'tikaf di masjid. Kita bukan i'tikaf dalam masjid lah, kita di rumah, ya. Tidak akan timbul rasa malas jika ditunda di rumah. Kita lepas sembahyang fardu zuhur, kita balik rumah, kita sembahyang sunat di rumah, itu lebih afdal. Kalau tidak menjadikan kita malas. Kalau kita dah balik rumah dah malas lah ustaz. Kalau malas lebih baik kita buat kat masjid. Bukan termasuk solat yang disunatkan untuk dilakukan di masjid. Ya. Sembahyang sunat yang tak disunatkan dilakukan di masjid. Seperti sembahyang duha, sembahyang istikharah, sunat tawaf, sunat pelayaran, sunat ihram haji atau umrah, qabliyah maghrib. Jadi ini semua sunatnya kita buat di rumah. Tapi yelah, tak salah kalau kita buat di masjid, ya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dengan itu selesai kita daripada membicarakan sunat-sunat selepas solat. Dan selepas ini kita akan masuk lagi dalam membicarakan tentang masalah solat daripada segi solat qada, dan kemudian solat berjemaah, dan kemudian hukum-hukum dalam masalahnya. Jadi kita ada lagi beberapa topik dalam solat ini, ya. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, stay tune. InsyaAllah berusaha untuk kita teruskan pengajian fardu ain kita. Jadi hari ini merupakan 1 hari bulan Zulqa'dah. Jadi kita tak namakan lagi kuliah kita petang ini dengan nama Tazkirah Syawal. Sebab Syawal pun dah habis malam. Jadi kita pakaikan nama kuliah kita ni dengan kuliah fardu ain. Sebab kita sedang bicarakan fardu ain. Jadi itulah tuan-tuan. Baik, izinkan saya sekarang menyentuh dalam masalah korban. Jadi semalam kita dah sebutkan, kalau kita nak buat korban untuk orang yang hidup, kita kena minta izin daripada dia. Habis ustaz, kalau orang yang hidup itu misal kata nyanyok dah, orang tua dah. Kalau dah tua dah nyanyok, kita buatlah untuk hadiahkan pada dia. Tak nak minta izin pun, nak minta izin. Macam mana dia dah nyanyok? Itu ya bagi orang hidup. Adapun kita nak buatkan korban untuk orang mati, maka pada pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, mestilah ada wasiat. Wasiat tu mana orang tu berpesan, kalau aku mati, buatkanlah korban untuk aku. Dia pun ada tinggalkan harta. Maka wajiblah si waris melakukan korban untuk dia. Kalau dia tak ada tinggalkan harta, kalau tak ada tinggalkan harta, macam nak buat korban untuk dia? Sunatlah waris itu membuatkan korban. Bukan jadi wajib, tapi sunat waris membuatkan korban. Ayah kita ustaz, bapa kita, tak apalah, buatkanlah. Tetapi kalau sekiranya dia tak ada wasiatkan, dalam mazhab Syafi'i tak ada wasiat, tak boleh. Tetapi dalam mazhab Imam Syafi'i juga, ada seorang ulama juga mazhab Syafi'i yang bernama Imam Rafi'i, imam yang besar juga. Beliau mengatakan boleh kita buatkan korban walaupun tak ada wasiat. Ya, kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri pun buatkan korban untuk umatnya, dan kita pun belum lahir lagi. Dan begitu juga sebagian ulama yang kita dah sebutkan nama-nama mereka, antara mereka membuatkan korban untuk Nabi 10,000 korban, masya-Allah. Tapi dah masa yang panjang lah. Dan ada yang telah khatamkan Quran 10,000 kali khatam Quran untuk Nabi SAW. Dan begitu juga seorang wali Allah, Ali Al-Muwaffaq, dia telah melakukan haji sebanyak 60 kali haji untuk Rasulullah SAW. Ustaz, macam mana kita nak buat korban untuk Nabi SAW? Boleh tak? Ya, bagus. Al-Imam Zakaria Syekhul Hadis, yang di mana dalam kitabnya Fadilatul Hajj menyebutkan, sangat baik sekali lah kita kalau kita buatkan korban atas nama Nabi SAW. Habis macam mana ustaz kita nak buat korban untuk Nabi ni? Macam kita buat korban untuk ayah kita, untuk anak kita, kita letakkan nama dia. Begitulah juga saya nak wakilkan ustaz untuk buatkan korban, untuk menghasilkan korban bagi pihak almarhum, siapa nama ayah, nama ibu, dan juga bagi pihak Rasulullah SAW. Boleh ke? Alhamdulillah, ini bukan kita yang buat kali pertama. Ulama-ulama kita dahulu sudah buat dah. Ya, dan bahkan disebutkan oleh Syekhul Hadis Al-Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Fadilatul Hajj. Baik, hari ini saya akan menyambung lagi dengan masalah-masalah berhubung dengan haiwan korban. Pertama, berkorban dengan haiwan yang sedang hamil. Hukumnya adalah boleh dan sah menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi kalaulah sekiranya unta ke, lembu ke, kambing ke tengah hamil, ustaz kita sembelih binatang ni hamil, boleh ke? Boleh, ya. Sedangkan menurut sebagian ulama hukumnya adalah tidak boleh dan tidak sah. Itu sebagian ulama lah.
Kita dalam mazhab Syafi'i dibolehkan ya. Habis Ustaz, kalau kita dah sembelih ibunya, anak yang dalam kandungan tu macam mana kita nak kena sembelih lagi? Jawapannya tidak. Sembelihan ibunya adalah merupakan sembelihan anak. Maksudnya situ sudah selesailah. Mana anak tu dah mati kan dalam perut ibunya dengan kita sembelih ibu dia, maka anak itu sudah sah untuk dijadikan sebagai kita kata korban makanan kepada orang-orang fakir miskin atau siapanya. Dan berkorban untuk anak yang belum baligh, hukumnya adalah boleh dan sah jika dari harta walinya. Wali bapa ialah ya, bapa ke atau penjaga. Sedangkan jika dari harta anak yang belum baligh, maka hukumnya adalah tidak boleh dan tidak sah. Jadi ini pada pendapat yang kuat ya. Kalau anak tu belum baligh, kita ambil harta dia nak buatkan korban, janganlah. Kalau kita nak buat korban untuk anak kita dari harta si bapa punya harta sini nak buat, tak apalah, itu memang baguslah tu. Tapi ambil harta anak tu kalau boleh jangan. Walaupun memang kita ada sebutkan bahawa ada hadis mengatakan bahawa bapa itu memiliki harta anak dan juga diri anak itu sendiri. Cuma daripada segi penghormatan syariat, bahawa anak itu dia belum baligh, dia pun tak tahu apa-apa, jadi dia ada harta, maka dia itu janganlah kita ambil harta dia untuk dijadikan korban dalam ibadat korban. Pemotongan haiwan korban boleh dilaksanakan pada siang hari atau malam hari. Jadi kita nak sembelih korban tak kira waktulah, pagi atau malam. Cuma kita dah sebutkan masa dia ialah daripada salat Aidul Adha, selepas salat Aidul Adha sampailah matahari tenggelam pada tanggal 13 hari bulan Zulhijjah. Jadi salat Aidul Adha 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan sampai tenggelam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Wah Ustaz, 4 hari Ustaz, lama betul. Ya, lama betul. Pernah juga satu masa kambing korban lambat datang sampai ke Singapura. Jadi sampai pada hari kedua atau ketiga, orang-orang dah mengomel, apa ni, korban kita dah habis dah, tak ada lagi. Kau belajar tak habis. Korban boleh selagi dalam hari tasyrik. Hari 11, 12, 13 Zulhijjah tu namanya hari tasyrik. Jadi kita ada 4 hari. Hari tasyrik 3 dengan hari raya itu sendiri 10 hari bulan. Jadi 4 hari ni kita ada untuk kita sembelih korban. Tak semestinya pada hari raya pertama saja. Yalah, kalau dapat hari raya pertama, okey lah. Tapi kalau tak dapat, pada hari 11, 12, 13 pun boleh ya. Dan berkorban dengan haiwan yang telinga terputus, hukumnya adalah tidak boleh dan tidak sah menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Meskipun hanya terputus sedikit dari telinganya. Jadi Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i ini mereka sangat prihatin. Maknanya bila binatang haiwan korban yang kita nak buat korban ni, biarlah yang sempurna sesempurnanya. Jangan ada sikit pun kurang daripada tubuh badannya. Jadi di sini kalau telinganya ada terputus sikit, jangan. Ni tak sempurna sifat dia. Oh macam tu. Tapi ini pada pendapat yang kuat lah ya. Sedangkan menurut sebagian ulama, jika terputus sedikit dari telinganya, maka hukumnya adalah boleh dan sah. Yang definisinya iaitu jika dipandang dari jauh, maka tidak nampak. Jadi kalau sekiranya ada setengah ulama mazhab Syafi'i juga, alah Ustaz sikit tak apa. Selagi kita pandang dari jauh, tak nampak cacat pun, tak nampak dia tu kurang pun sifat, okey, boleh diterima. Itu kalau keadaan darurat, bolehlah kita terima ya. Dah tak ada lagi kambing Ustaz, ini aja yang ada. Okeylah, nampak tak berapa sangatlah. Itu boleh. Dan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, jika terputus sepertiga dari telinganya atau kurang dari sepertiga, hukumnya boleh. Dia letakkan syarat sepertiga. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad Hambali, jika terputus setengah dari telinganya atau kurang dari setengah, maka hukumnya adalah boleh. Jadi mazhab Hambali letak syarat setengah. Kalau kurang pada setengah terputus tak apa. Tapi jangan lebih pada setengah. Jadi mazhab Syafi'i, sikit terputus pun tak boleh. Apa dia yang terputus? Telinga dia. Sama juga masalah ekor pun sama. Cuma saya dah sebutkan semalam, kalau masalah ekor ni, kadang-kadang ekor haiwan ni dia membawa penyakit. Ada juga penyakit yang berjangkit dengan ekor haiwan. Jadi kadang-kadang penternak ni, mereka potong ekor dia supaya penyakit tu tak berjangkit. Tapi itu atas dasar darurat. Darurat tu macam terpaksa. Kalau tidak, haiwan tu sendiri pun tak boleh kita buatkan sembelihan korban kerana dia berpenyakit.
Perincian hukum memindahkan haiwan korban adalah sebagai berikut. Jika setelah dipotong di satu kota atau daerah, dah dipotong daging-daging dia, kemudian dagingnya akan dipindahkan ke kota atau daerah yang lain, maka hukumnya adalah haram. Macam mana ustaz haram pula? Kerana apabila kita dah potong dia, daging-daging dia, itu adalah hak kepada orang-orang fakir miskin di tempat yang dipotong daging korban tu. Tetapi ustaz, macam mana kalau kita korban di Australia, kita bawa balik ke Singapura? Itu sebenarnya keadaan yang terpaksa. Kenapa? Sebab pertama, Singapura tak ada tempat, tak ada buat korban. Keduanya ialah kalaulah taklah diperlukan di sana, maka bolehlah kita pindahkan kepada tempat yang lebih perlu. Seperti juga kalau kita hantar ke negeri-negeri fakir miskin juga, itu lebih tepat yang diperlukan. Wallahu alam. Tapi yang baiknya kalau daging korban tu, kalau di mana dia dipotong, maka di situlah tempatnya dia dibagi-bagikan. Jika sebelum dipotong di satu kota atau daerah, kemudian kambing atau lembu tu tersebut dipindahkan ke kota atau daerah lain, hukumnya boleh. Kambing, livestock, masih hidup lagi, dihantar ke negeri-negeri lain. Tak apalah, itu yang selalu kita buat pun tapi kalau sekiranya dah dipotong, itulah yang telah kita sebutkan tadi. Tapi itu pada dasar keadaan yang membolehkan, atau keadaan yang tak, kita kata tempat yang disembelih itu pun ada fakir miskin, dan tempat yang nak dihantar pun tak ada keperluan. Tapi kalau tempat yang nak dihantar tu ada keperluan, antaranya kita pun sunat untuk makan sikit daripada daging korban tu, dan kemudian kita bagi kepada fakir miskin, maka itu diharuskan. Allahu alam dalam perkara ini, Kulit haiwan korban tidak boleh dijadikan sebagai upah untuk orang yang memotong haiwan. Ini pun masalah. Kadang orang sembelih itu, kita nak bayar upah dia, tapi kita nak exchange. Aku bagi kau kulit dia, aku bagi kau kepala dia. Jadi di sini kita nak bagi dia kerana upah untuk dia. Jawapan yang tak boleh. Sebab apa? Sebab upah tu tak boleh jadi daripada kambing binatang korban tu sendiri. Upah tu mesti daripada wang yang lain. Jadi kambing korban ni memang khas korban. Itu tuan-tuan, Melainkan kalau kita bagi itu bukan atas dasar upah, tapi kita bagi atas dasar sebagai hadiah kepada tukang penyembelih, itu tak apa. Dan apabila kita membeli beberapa kilo daging, kemudian dibagi-bagikan dengan niat sebagai korban, maka hukumnya adalah tidak sah. Kita beli daging kat pasar, kita pun bagi-bagi orang, ni korban saya. Ini bukan korban. Nak bagi-bagilah, tapi tak boleh kira korban. Dan adalah tidak sah. Dan termasuk dalam kategori sedekah. Jadi sedekah ajalah. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan sebagian ulama, tapi ada juga sebagian ulama membolehkan. Membolehkan untuk kita beli daging-daging itu, kita niatkan sebagai korban. Tapi itu tidaklah pendapat yang masyhur dan tidaklah pendapat yang kuat. Jadi daging korban ni pun tak boleh kita buat jual. Kita dah sembelih korban, kemudian kita jual pula. Tak boleh. Habis ustaz, kalau kita dah bagi orang fakir miskin, orang fakir miskin tu jual pula. Tak apa. Sebab apa? Tu dah jadi hak dia. Kita dah bagi dia 10 kilo. Dia memang orang miskin. Kemudian dia pun memang susah juga. Jadi dia ambil lah sikit, sikit lagi lepas tu dia jual. Kenapa? Nak cari pendapatan juga. Boleh, harus, tak apa. Yang tak boleh jual tu kita yang berkorban. Kita korban. Kita korban, kita nak jual. Tak boleh jual kulit dia, tak boleh jual kuku dia, tak boleh jual satu apa, tak boleh jual. Pasal korban tu mana ibadat. Ibadat tu bukan kita mencari duit, tapi nak cari redha Allah. Tetapi kita dah bagi orang miskin tu jual, tu tak apa, sebab hak dia. Dan begitu juga kita kalau makan, kita boleh sunat kita makan sedikit. Kemudian kita bagi orang miskin tu masak, dia panggil kita makan pula. Ustaz, boleh ke? Ini daging korban saya bagi. Boleh. Sebab apa? Sebab kita dah bagi dia tu hak dia. Dia punya hak, kemudian dia masak, dia jemput kita makan, itu tak salah. Melainkan kalau kita letak syarat. Ni aku bagi kau daging korban, nanti kau masak, lepas tu kau jemput aku tahu. Ini lain macam pula ni. Kau ni nak korban ke? Kau nak makan? Maaf tuan-tuan sebab tu di sini kita kena jaga. Jangan kita jadikan sebab untuk kita nak mendapatkan manfaatnya. Kita bagi orang, kita bagi orang. Orang tu jemput tak jemput, itu masak tak masak tu dia pasal. Itulah dia tuan-tuan. Alhamdulillah,
Dengan kata-kata tersebut selesailah kita dalam membicarakan tentang perihal korban ya. Jadi mudah-mudahan alhamdulillah kita dapat dua, ilmu bahagian salat, ilmu bahagian korban. Mereka yang masih lagi nak menempah korban, pihak kami pun ada juga mengelolakan. Tempat-tempat lain pun ada juga, terserah masing-masing lah ya. Kami pun membantu juga beberapa buah madrasah yang kami bantulah ya. Di Kemboja, ada di Bangladesh, ada di Indonesia ya. Dan ada juga sebagai tempat-tempat lain ya. Jadi kalau ada orang nak berkorban sama-sama kami, syukur, terima kasih. Sebab ke tempat-tempat orang miskin ni, kita hantar negeri mereka buat sini korban. Ada sedikit-sedikit lebih itu untuk kebaikan mereka lah, madrasah mereka, anak yatim mereka, orang fakir miskin. Tapi kalau yang korban kat Australia, kita akan bawa balik. Jadi ada orang yang nak rasa juga sedikit berkat adanya korban dia, boleh merasa. Yang lebih dia nak sedekah, dia sedekah lah ya. Jadi itu dia boleh maklumkan. Mungkin dia nak makan sedikit, dia pun bagi tahu, saya ambil sepertiga saja. Yang lain tu sedekah lah. Tak apa, kita terima. Kalau sekiranya dia nak terima semua 100% pun boleh. 100% dia boleh. Lepas tu dia nak bagi saudara mara orang fakir miskin, boleh. Tak ada apa-apa ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan apa yang telah kita bicarakan semua ni dapat keridhaan Allah SWT. Dan maaf sajalah daripada diri saya kalau ada kekurangan dalam menyampaikan sesuatu dan ada kesilapan. Yang mana benar semua daripada Allah, yang salah silap tu pada kelemahan saya dan kebodohan saya dan kebebalan saya. Maafkan kami. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, malam ini ada pengajian di Masjid Maidin jam 7.30 malam, iaitu kitab Sirah Salikin. Dan juga pada malam ini ada pengajian di Masjid Qasim pada jam 9 malam ya. Siapa ada masa silakanlah ya. Kedua-duanya pengajian tasawuf yang sangat baik sekali untuk kita memperbaiki hati kita. Jadi dengan itu saya mengundurkan diri. Sama-sama kita baca istighfar, mohon ampun daripada Allah SWT. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengetahuan mereka yang telah bertanya saya soalan semalam di skrin ataupun di FB saya, semua saya dah jawab. Yang di skrin saya pun dah jawab di skrin, yang di FB pun saya dah jawab di FB. Mereka boleh rujuk.